Legenda Yak Katoks berlaku kira-kira ratusan tahun dahulu. Kisah ini berlaku di Kampung Pasu iaitu kira-kira 30 km dari pusat bandar Temerloh. Seperti yang diceritakan, kisah bersejarah ini berlaku di perkampungan orang asli suku Jahut, iaitu Kampung Pasu. Pernah diceritakan dari mulut ke mulut, bahawa pada suatu ketika dahulu Kampung Pasu pernah ditenggelami air banjir. Kisah ini berlaku di Sengloh iaitu kawasan kaki Bukit Pakoh atau Chong Pakoh dalam bahasa Jahut. Kejadian ini berlaku kerana kenakalan budak-budak. Pada suatu hari, semasa hari menugal ialah menanam padi huma diadakan, ramai kanak-kanak berkumpul di rumah orang menugal. Di rumah itu ada dipelihara seekor anak monyet. Maka sukalah kanak-kanak itu menyakat anak monyet, sambil itu mereka pun ketawa beramai-ramai. Perbuatan kanak-kanak itu diperhatikan oleh seorang wanita tua yang dipanggil Yak Katoks kerana dia lumpuh kedua-dua belah kaki, sebab itu mereka mengelanya Yak Katoks, nenek tempang atau nenek cacat. Yak Katoks pun menegur perbuatan mereka itu, yang suka mempersendakan monyet dengan menyurung tarik buah pisang dengan anak monyet. Kemudian mereka mengetawakannya, kerana dia watiri akan celau menyebabkan ribut kerana mempersendakan haiwan itu. Tetapi tegurannya tidak diendahkan, malahan dia pula diketawakan oleh budak-budak itu dan mereka memarahinya. Diamlah, dahlah orang tua dan Katoks, bising pula, marah mereka kepadanya. Setelah beberapa kali dia menegur, Yak Katoks pun mendiamkan diri kerana dia menegur untuk kebaikan, tetapi fizikalnya pula dipersendakan oleh mereka. Yak Katoks pun perhatikan cuaca di luar, dia mengintai dari celah dinding buluh, nampaknya cuaca macam nak hujan, tetapi hitamnya berlainan dari warna awan gelap semasa mahu hujan. Kali ini awannya terlalu hitam dan pekat seperti dah sebulan tak hujan layaknya, gumpalan awan terlalu sarat. Yak Katoks pun membungkus pakaiannya yang tidak seberapa, lalu masukkan dalam buntil kain. Dia seakan dapat mengagak akan terjadi sesuatu yang dahsyat akan menimpa penduduk Kampung Pasu. Dia perlu pergi segera dari rumah itu, sementara masih ada kesempatan. Dia bukan orang yang normal seperti penduduk Kampung Pasu yang lain. Semasa Yak Katoks mengisut ke kaki Bukit Pakoh, datanglah seorang lelaki tua yang tidak dikenali. Dia berambut putih dan panjang. Lelaki misteri itu membawa sebatang tongkat berukiran kepala ular. Dia pun pergi ke rumah orang yang baru lepas menugal, lalu tongkatnya dipacakkan di tengah-tengah halaman. Lelaki itu pun naik ke rumah, makan bersama orang ramai yang baru balik dari ladang. Selepas makan nasi dan makan pinang, lelaki itu pun meminta diri untuk beredar. Dia pun mencabut tongkat yang telah dipacakkan di tengah laman. Sebaik sahaja tongkat itu tercabut, air pun memancut keluar dari lubang tempat tongkatnya dipacakkan tadi. Itulah petanda celau hukuman kerana kanak-kanak tadi mempersendakan anak monyet yang dikurung. Semasa malapetaka melanda Kampung Pasu, Yak Katoks sudah berjaya mengesot jauh. Dia sudah hampir ke kaki Bukit Pakoh. Air serta-merta mendadak naik. Air seolah-olah mengekori dari belakang Yak Katoks. Menyedari air mengekorinya dari belakang, Yak Katoks pun mengeluarkan senduk dari buntil kain yang didukungnya, lalu dipacakkan senduk itu di kaki Bukit Pakoh. Dengan perlahan-lahan Yak Katoks mengesot ke Bukit Pakoh, Chong Pakoh, air hanya mengekorinya sehingga ke senduk yang dipacaknya sahaja. Setelah sampai di Bukit Pakoh, Yak Katoks pun melihat seluruh Kampung Pasu telah ditenggelami air. Seperti yang diceritakan oleh orang tua-tua, kononnya semua penduduk Kampung Pasu yang asal telah menjadi katak, manakala Yak Katoks telah gaib di Bukit Pakoh. Kononnya dia sudah tidak tempang lagi setelah diambil sebagai isteri oleh Tak Kuhol, iaitu seorang lelaki alam bunian yang menghuni Bukit Pakoh. Sehingga kini, legenda Yak Katoks masih wujud, walaupun sudah tidak diceritakan lagi dari mulut ke mulut. Yak Katoks dikatakan kadang-kala menjelma menjadi seekor burung kuang putih. Kini tapak rumah yang pernah diduduki Yak Katoks dan penduduk kampung sudah menjadi danau. Hanya tinggal tiang saja di tengah-tengah danau. Reban kambing pula sudah bertukar menjadi batu. Kalau sesiapa yang baring di atas batu itu,
akan dengar suara kambing mengembik dari dalam batu, tapi tidak semua orang yang berpeluang, hanya orang yang biasa dengan tempat itu saja pernah alaminya.